Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi mata pelajaran ibadah. Pelajaran hari ini kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan perkara sunat hayat dalam solat. Bagi siri yang kedua. Sebelum ini kita telah jelaskan perkara sunat hayat dalam solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Pada hari ini kita akan sambung lagi. Ada beberapa lagi perkara sunat hayat dalam solat. Jom kita lihat sama-sama pada hari ini. Okey, murid-murid semua sedia maklum, perkara sunat dalam solat ada dua perkara. Iaitu yang pertama sunat ab'ad yang kita telah bincangkan sebelum ini, dan yang kedua adalah sunat hayat yang kita akan bincang pada hari ini. Kita sambung yang minggu lepas. Okey, cuba murid-murid beri perhatian. Sunat hayat yang telah ustaz jelaskan sebelum ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama iaitu yang berbentuk lafaz, ucapan, bacaan. Yang kita telah bincangkan sebelum ini, beberapa perkara berkaitan dengan perkara sunat hayat yang berbentuk bacaan, yang berbentuk ucapan dan juga lafaz. Dan juga yang kedua iaitu sunat hayat yang berbentuk perbuatan. Dan ini yang kita akan bincang kepada hari ini, iaitu sunat hayat yang berbentuk perbuatan yang kita lakukan dalam solat, yang dipanggil sunat hayat. Okey, jom kita lihat sama-sama murid-murid. Apakah sunat hayat yang berbentuk perbuatan yang kita laksanakan dalam solat? Okey, yang pertama iaitu sunat hayat yang kita buat, iaitu kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang pertama, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, dan yang keempat bangun selepas tahiyah awal. Ini antara sunat hayat yang kita buat yang berbentuk perbuatan dalam solat kita, iaitu kita angkat kedua-dua tangan kita. Bila kita angkat kedua-dua tangan, itu pada 4 tempat sahaja, iaitu ketika takbiratul ihram. Pada mula-mula kita nak solat, kita takbir dan kita angkat tangan. Angkat tangan ketika takbiratul ihram itu dipanggil sunat hayat, sunat sahaja. Kita qiyam nak rukuk, kita takbir di samping kita angkat tangan. Kemudian ketika i'tidal, kita bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, di samping kita mengangkat tangan. Yang ketiga. Yang keempat bila? Iaitu ketika selepas tahiyat awal. Tahiyat awal, selepas tahiyat awal kita nak bangun ke rakaat yang ketiga, bangun kita dengan kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Di samping bila kita tegak berdiri, kita mengangkat kedua tangan dalam solat adalah sunat hayat. Iaitu berlaku pada 4 tempat sahaja. Dan bagaimana cara bentuk kita mengangkat tangan itu juga termasuk dalam perkara sunat hayat. Cara mengangkat kedua tangan itu pun adalah sunat hayat. Okey, antara caranya ustaz sebut secara ringkas. Ini lebih detail lah, perbincangan ilmu yang lebih detail. Mengangkat kedua tangan, tapak tangan kanan dan kiri itu mengarah ke arah kiblat. Dan mengangkat tangan itu sejajar, dua pilihan, sama ada sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Bagi perempuan sesuai dengan sejajar dengan sama tinggi dengan paras bahu. Bagi orang lelaki sewajarnya disunatkan mengangkat kedua tangan sama paras dengan telinga dan mengarah ke arah kiblat. Dan jari jemari kita semasa itu kita hanya renggangkan sedikit sahaja. Bukan kita kepal, bukan kita renggang luas-luas.
Tapi membuka jari jemari itu secara biasa sahaja. Okey, itu antara perkara sunat semasa kita mengangkat kedua tangan dalam solat kita. Okey, yang kedua, perkara sunat hai'ah yang kedua iaitu meletakkan tapak tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri. Bila berlaku? Iaitu ketika berdiri. Semasa kita qiyam dalam solat, tangan kanan kita letak atas belakang tangan kiri. Itu adalah perkara sunat hai'ah. Perkara sunat hai'ah. Cara dia macam mana? Iaitu kita pegang tangan kanan ke pergelangan tangan kiri. Kita pegang tangan kanan kita ke pergelangan tangan kiri. Kemudian kita letakkan, dalam mazhab kita Syafi'i, kita letakkan antara pusat dan dada. Tengah-tengah antara pusat dan dada. Maknanya atas pusat, bawah dada. Itu tempat dalam mazhab kita Syafi'i, sunat hai'ah kita letak dua tangan kita semasa kita qiyam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, perkara sunat hai'ah yang dibuat dalam solat iaitu dari sudut mata kita. Pandangan kita, penglihatan kita, iaitu kita melihat tempat sujud dalam semua keadaan solat kita kecuali ketika tahiyyah sahaja. Semua keadaan semasa qiyam, semasa rukuk, semasa i'tidal, semasa sujud, semasa duduk antara dua sujud, semua mata kita, penglihatan kita, kita lihat ke tempat sujud. Itu termasuk sunat hai'ah. Kecuali ketika tahiyyah, sama ada tahiyah awal ataupun tahiyah akhir ataupun tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, disunatkan ketika tahiyah ini mata kita, penglihatan kita lihat ke arah jari telunjuk. Kita tu lihat pada jari telunjuk. Bila kita lihat pada jari telunjuk ketika tahiyah ini, semasa kita membaca tasyahud pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Illa. Dalam mazhab kita Syafi'i, bila kita menyebut kalimah illallah, illa itu kita sunat mengangkat jari telunjuk kanan. Angkat jari telunjuk kanan, jari tangan, telunjuk sebelah kanan kita sunat angkat ketika illa. Sebutan illa dalam tasyahud, illa di samping penglihatan mata kita melihat jari telunjuk yang kita angkat itu. Itu sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Mata kita lihat ke jari telunjuk dan jari telunjuk kita angkat. Itu perkara sunat hai'ah yang kita buat dalam solat. Mana semua tempat kita lihat ke tempat sujud, tetapi kecuali pada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir saja kita disunatkan lihat kepada jari telunjuk semasa kita mengangkat jari telunjuk semasa membaca kalimah illallah. Okey, itu yang ketiga. Seterusnya, sunat hai'ah yang berbentuk perbuatan yang kita lakukan dalam solat yang keempat, iaitu meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sunat kita letakkan kedua tangan kita di atas paha mendekati dengan lutut kita. Dekat dengan lutut semasa kita tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Kecuali dan di samping itu tangan kanan kita genggamkan. Tangan kanan kita genggamkan, jari telunjuk kita keluarkan. Itu semasa tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Itu juga perbuatan sunat hai'ah dalam solat. Yang kelima, murid-murid, sunat hai'ah yang kita buat iaitu duduk iftirash. Cuba murid-murid beri perhatian, sebutan dia duduk iftirash. Bila ini berlaku duduk iftirash, iaitu ketika duduk antara dua sujud dan juga duduk tahiyat awal. Dua tempat ini
kita disunatkan duduk dengan cara duduk iftirash. Nama duduk itu dipanggil duduk iftirash. Macam mana cara duduk iftirash ketika duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal? Iaitu papan punggung kita duduk atas tapak kaki kiri. Kemudian kaki kanan, tapak kaki kanan kita tegakkan. Itu dipanggil duduk iftirash. Okey, murid-murid pasti kena ingat nama duduk tersebut. Yang kelima, yang keenam, perbuatan sunat hai'ah iaitu duduk tawarruk. Murid-murid beri perhatian, sebutan dia duduk tawarruk. Bila berlaku? Iaitu pada tahiyah akhir. Kita duduk pada tahiyah akhir, nama duduk tersebut dinamakan sebagai duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk pada tahiyat akhir? Iaitu papan punggung kita duduk di lantai tempat kita duduk dan kaki kiri kita masukkan di bawah paha kanan dan tapak kaki kanan kita tegakkan. Itu dipanggil definisi ataupun maksud duduk tawarruk. Boleh jelas murid-murid? Itu namanya duduk tawarruk ketika kita duduk tahiyat akhir. Yang terakhir sekali, sunat hai'ah yang kita buat dalam solat iaitu sunat kita berpaling muka kita ketika memberi salam ke kanan dan juga ke kiri. Salam yang pertama kita sunat paling muka kita ke kanan, kemudian salam yang kedua kita sunat palingkan ke kiri. Palingkan muka itu sama ada ke kanan atau ke kiri adalah perkara sunat hai'ah. Sunat hai'ah kita buat itu dipanggil sunat hai'ah. Dan ada cara dia untuk kita palingkan muka ketika memberi salam mengikut mazhab kita Syafi'i, iaitu ketika kita menyebut Assalamualaikum, kita paling ke muka kita ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Bila sebut warahmatullah kita palingkan ke kanan. Kemudian sebelum kita menyebut salam yang kedua, kita palingkan muka dulu ke arah kiblat. Kemudian kita beri salam Assalamualaikum warahmatullah, baru kita paling ke kiri. Bila kita sebut warahmatullah, paling ke kiri. Kemudian kita kembali balik muka kita ke arah kiblat. Okey, itu selesai. Itulah perkara sunat hai'ah yang kita buat dalam solat kita. Ada 7 perkara. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Moga-moga kita dapat sama-sama amalkan amalan sunat hai'ah, walaupun ia perkara sunat, tapi ia memberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lebih menyempurnakan lagi solat kita. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat manfaat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.